Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidah Ihanan Sahni bawakan anda edisi khas Parlimen 22 Julai 2020. Tumpuan berita. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa bersama ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS meraihkan sambutan Hari Sarawak 2020 di bangunan Parlimen Kuala Lumpur hari ini. Meskipun sibuk dengan tugasan rasmi dan persidangan Dewan Rakyat, beliau tetap meluangkan masa kira-kira sejam untuk menghadiri jamuan tengah hari dan beramah mesra bersama tetamu jemputan. Sementara itu, dalam perkongsian Facebook rasminya, beliau memberitahu Sarawak adalah negeri yang sentiasa diberi keutamaan oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN dalam apa jua program pembangunan terutama bagi merapatkan jurang ekonomi antara wilayah di negeri itu. Tambahnya, ini selaras dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif di semua peringkat kumpulan pendapatan etnik dan wilayah. Sebelum itu, ketibaan beliau disambut oleh Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Turut hadir timbalan menteri dari GPS dan ahli Parlimen GPS yang lain. Laporan seterusnya. Kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan dimohon untuk menaik taraf atau membina baharu Sekolah Kebangsaan SK St. Teresa Serian. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riyod Jaim berkata, beliau secara peribadi tidak bersetuju dengan rancangan penutupan sekolah rendah berkenaan yang kini difahamkan dalam keadaan usang dan tidak selamat untuk diduduki. Jelasnya, sebagai bekas pelajar di sekolah tersebut, nama St. Teresa begitu nostalgik dan tidak boleh pupus begitu saja. Saya difahamkan sekolah ini bakal ditutup. Apa sebab? Kerana bangunannya didapati usang dan tidak selamat untuk diduduki. Datuk Yang Dipertua, saya sebagai bekas pelajar, bekas murid sekolah rendah Serian Santrisa tidak bersetuju dengan penutupan ini. Tidak setuju. Kalaupun sekolah itu bangunannya tidak selamat untuk diduduki, mengapa tidak sewa premis lain buat sementara? Sementara kerajaan membina bangunan baru. Untuk sekolah Santrisa Serian ini saya tidak setuju ianya ditutup. Kerana nama sekolah St. Teresa Serian begitu nostalgik, begitu bermakna bagi kami yang bekas pelajarnya. Beliau berkata demikian dalam perbahasan titah yang di-Pertuan Agong semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Richard Riyod berharap kursus-kursus yang ditawarkan di Institut Latihan Perindustrian ILP Serian kelak dapat melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Selanjutnya, dalam memastikan penduduk di Parlimen Kota Semarahan mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai agensi kerajaan di bawah satu bumbung, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan pusat transformasi bandar UTC di Kota Semarahan. Dalam sesi perbahasan titah yang di-Pertuan Agong semasa persidangan Dewan Rakyat, Rubiah memberitahu cadangan pewujudan UTC Kota Semarahan di kawasan The Summer Mall sangat signifikan bagi membolehkan penduduk setempat mendapatkan perkhidmatan selepas waktu pejabat. Daerah Semarahan ini merupakan bandar ilmu kerana sebahagian besar populasinya terdiri daripada pelajar-pelajar IPT, golongan profesional, penjawat awam dan penduduk-penduduk kawasan setempat. Oleh itu, perkhidmatan awam seperti hal ehwal imigresen bagi menguruskan pas perjalanan terhad, PTPTN, JPJ, perkhidmatan pembayaran bil dan utilities dan lain-lain mendapat permintaan yang tinggi daripada penduduk Kota Semarahan. 1 minit lagi. Oleh itu, saya mencadangkan agar pihak kerajaan mewujudkan pusat transformasi bandar UTC di Kota Semarahan, khususnya di kawasan Summer Mall.
Sementara itu, Rubiah memberitahu arena e-sport juga dicadangkan diwujud di Kota Semerahan bersesuaian dengan demografi penduduk yang terdiri daripada para pelajar universiti, golongan profesional perkhidmatan awam dan swasta. Malahan di Kota Semerahan pada masa ini terdapat Taman Tema Maya ataupun Virtual Theme Park yang pertama di Kepulauan Borneo baru saja dibuka pada Mac 2020. Oleh itu saya mencadangkan agar Kota Semerahan dilengkapi dengan arena e-sport bersesuaian dengan demografi penduduk yang rata-ratanya terdiri daripada para pelajar universiti, golongan profesional dan 56% jumlah penduduk Kota Semerahan adalah golongan belia. Berikut pula, Bandaraya Kuching akan menjadi penanda aras untuk mewujudkan bandaraya perpaduan kepada 154 pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, kementeriannya dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT akan membentuk kerjasama untuk mencapai usaha itu. Saya dengan pihak Menteri KPKT, kami akan bekerjasama supaya Bandar Raya Kuching ini menjadi benchmark ya, untuk Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bekerjasama untuk menentukan supaya semua 148 pihak berkuasa tempatan yang ada di seluruh negara termasuk 6 hybrid mana jumlah keseluruhan adalah 154 pihak berkuasa tempatan akan diwujudkan satu program di mana KPN dan KPKT bekerjasama untuk wujudkan lebih banyak lagi majlis bandaraya, majlis perbandaran, majlis daerah ke arah bandaraya perpaduan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Datuk Halimah Muhammad turut berkata kementeriannya juga sedang mengusahakan untuk meletakkan pendidikan rukun negara dalam sistem pendidikan negara. Sekian bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.